Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 4 Januari, saya Nur Halifah Gani. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq siang tadi melakukan lawatan singkat ke Sekolah Kebangsaan SK Cyberjaya. Kesempatan itu digunakan beliau untuk melihat kemudahan dan keadaan semasa aset sekolah. Dalam perkongsian di laman Facebook, beliau memaklumkan struktur bangunan sekolah yang terdedah dengan hujan mengakibatkan dinding sekolah berlumut. Selain itu, sekolah turut berhadapan dengan masalah pendawaian, kerosakan tandas dan kemudahan lain. Jelas Fadlina, beliau telah meminta bahagian pembangunan dan bahagian pengurusan aset untuk mengambil langkah sewajarnya. Ini bagi menjamin keselesaan guru dan murid di SK Cyberjaya. Insan bernama guru di mana sekalipun mereka berada pasti mahukan yang terbaik untuk anak didiknya. Sekalipun ditempatkan di sekolah kampung, namun dengan kecekalan dan usaha berterusan, kejayaan akhirnya dicapai. Semangat itu dibuktikan guru dari Sekolah Kebangsaan SK Kampung Belukar kira-kira 16 km dari Pekan Kuala Nerang, Kedah yang berjaya membentuk kemenjadian murid dan mencipta kebitaraan sekolah menerusi sukan badminton. SK Kampung Belukar merupakan antara 21 sekolah rendah di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Padang Terap. Berpegang pada prinsip tiada apa yang mustahil, guru besarnya Cikgu Syamsul Yahaya berkata proses penjenamaan semula sekolah itu bermula sejak 2018 membabitkan beberapa fasa dan didokong penuh oleh warga sekolah. Antaranya pengesanan bakat dan potensi dalam kalangan murid. Kita cuba cari potensi, apa yang kita boleh gali dan apa yang kita boleh gilap untuk kita bagi peluang untuk anak-anak SK Kampung Belukar di sebuah sekolah yang jauh orang kata daripada bandar untuk tunjukkan potensi apa yang mereka ada. Hasilnya, alhamdulillah apa yang kita capai sekarang ni sangat membanggakan saya lah sebagai guru besar di Sekolah Kebangsaan Kampung Belukar ni. Apapun saya ucap terima kasih kepada Tuan PPD, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, akhirnya sekali pada Kementerian Pendidikan Malaysia AMNYA lah banyak memberi sokongan dan juga dorongan untuk merealisasikan penjenamaan baru untuk Sekolah Kebangsaan Kampung Belukar ni. Sekolah ini dahulunya tidak mempunyai gelanggang badminton. Namun hasil kreativiti dan ilmu pertukangan warga sekolah, mereka berjaya membina sebuah gelanggang di kawasan parkir sekolah. Bermula dari situlah potensi dan bakat murid diasuh sehingga ada yang berjaya mewakili negeri dalam sukan badminton. Sebenarnya anak kampung pun mampu berjaya macam budak-budak bandar yang lain juga. Cuma kadang-kadang kita kata peluang untuk diorang nak ke depan ni tak ada orang yang nak bawa. Itu saja. Sebenarnya kalau kita latih, kita asah bakat depa ni, depa akan boleh pergi jauh. Mungkin setakat ni yang saya duk bawa ni dah sampai ke peringkat negeri dan setakat ni dah ada dah kita nampak yang dapat menyertai skuad Kedah kita. Dah dapat mewakili Kedah dah. Kita dah nampak hasil di situ. Ujarnya, murid di sekolah ini mempunyai semangat juang yang tinggi dan bersedia menimba pelbagai ilmu dengan bersungguh-sungguh. Tidak setakat latihan di sekolah, mereka juga berlatih badminton setiap hari di rumah bersama keluarga dan rakan. Ada rasa gembira sebab berlatih sebelum ni berbaloi bagi latihan yang ayah saya ajar. Sampai ke malam ke? Tak. Kalau kat sekolah berjaya. Walaupun kita duduk kat kampung tapi kita tetap nak berjaya. Kalau boleh sampai ke mana? Boleh sampai kebangsaan lah, negeri. Tapi tak tercapai lagi. Latihan ada buat macam mana selain dekat sekolah? SK Kampung Belukar turut menerima lawatan daripada Penolong Pegawai Bahagian Hal Ehwal Murid PPD Padang Terap, Muhammad Azrul Abdul Halim. Beliau turut memuji inisiatif guru dalam membentuk kemenjadian murid sekolah itu. Aksinya bagai atlet profesional, itulah kelincahan kemahiran yang diperlihatkan dua adik-beradik Habib Adrian dan Radin Zarif Muhammad Suhaidin, masing-masing berusia 6 dan 7 tahun ketika bermain sukan pimpong. Lebih istimewa, minat mereka dipupuk ayahnya sendiri yang bertindak selaku jurulatih. Beginilah aksi salah seorang anak Muhammad Suhaidin Azhar yang mahir mengawal bola serta melakukan pukulan pantas.
Video kelincahan kanak-kanak itu tular di media sosial baru-baru ini sehingga mendapat sejuta tontonan. Muhammad Suhaidin berkata sejak usia 2 tahun lagi beliau telah memberikan pendedahan mengenai sukan pimpong kepada anaknya. Beliau yang juga bekas jurulatih Paralimpik Pimpong Negara berkata perkembangan kedua-dua anaknya dalam bidang itu amat memberangsangkan. Malah Habib kini sudah menyertai pelbagai pertandingan bawah 8 tahun. Kelirukan untuk pendedahan awal, kita bagi seusia 2 tahun lah. Kita bagi dia main kat rumah, main dengan belon, menggunakan kita punya equipment yang kita bagilah. So by dia umur 5 tahun je kita start press dia. Kita press dia and kita tekan, kita bagi dia aktiviti lah. Ada dia punya program fizikal, ada dia punya untuk teknik dia, and then kita buat timetable lah untuk dia berlatih. Mengulas lanjut sukan pimpong ini sebenarnya membuatkan pemainnya aktif kerana perlu memfokuskan kelajuan dan kecergasan. Selain mendidik pemain mementingkan masa, percaturan serta bijak membuat strategi dengan cepat. Ia secara tidak langsung mengurangkan penggunaan gadget pada anaknya. Pada saya, budak ni merupakan kain putih. So kita as a parent lah untuk mewarnakan. So kalau kita nak dia main pimpong, so kita kena banyak sangat fokus kepada pimpong. So contoh apa yang saya buat dekat rumah, saya letak satu meja pimpong, and then ada masa je untuk dia bersenam, kita akan bawa dia bermain instead of dia bermain benda lain jugalah. Meskipun aktif bersukan, pembelajaran tetap menjadi keutamaan keluarga ini. Saya okey kalau dia main dengan sport, at least dia terisi lah masa dia dengan tak ada main gadget semua. Sebelum dia pergi training, saya kena pastikan dia siap kerja sekolah dulu kat rumah. Okey, nak keluar ke nak pergi mana-mana, homework kena settle dulu. Tak settle homework, no pimpong tak ada ni, sebab dia memang minat sangat dengan pimpong. So kalau dia nak pergi training tu, dia akan tengok dulu, okey mama hari ni tak ada homework, kita settle. Okey, Habib dah main berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Siapa ajar main? Papa. Habib dah tahu main pimpong yang macam mana? Bang point, serve down spin, serve top, attack. Kini Habib Adrian sedang melakukan latihan untuk perlawanan pimpong bawah 8 tahun peringkat negeri Selangor. Salah satu inisiatif bagi menarik minat murid untuk hadir ke sekolah, Sekolah Kebangsaan SK Paluh 3 Gua Musang mewujudkan sebuah pawagam yang dikenali sebagai Sinema SK Part. Sinema ini adalah projek guru dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berkenaan dan mendapat peruntukan daripada bekas Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah. Mengubah suai satu ruang kelas biasa kepada sebuah pawagam untuk mengisi waktu pengajaran dan pembelajaran PDP setiap murid, SK Paluh 3 mempunyai 298 murid yang terdiri daripada anak-anak peneroka rancangan kemajuan tanah RKT Paluh 3, Gua Musang. Menurut Guru Besar Haslina Harun, projek sinema ini adalah salah satu usaha untuk menarik minat murid kerana masalah kehadiran turut menjadi satu isu yang perlu diberi perhatian. Kita masukkan satu unsur sinema di situ dalam bentuk fun learning. Jadi bila di sini cikgu yang mana, sebab cikgu sekolah kita ni ada YouTube sendiri yang orang kata menghasilkan video-video untuk PDP. Jadi kita boleh gunakannya itu untuk kita pamerkan kepada murid, untuk minatkan murid untuk lebih minat membaca, minat belajar. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paluh, Amran Arifin berkata, ia adalah satu inisiatif yang kreatif bagi menarik minat murid untuk mengikuti pembelajaran dalam suasana yang lebih menyeronokkan. Profesor Dato' Abdul Rahman Mohamad diumum sebagai Naib Chancellor ke-9 Universiti Sains Malaysia USM berkuat kuasa hari ini. Beliau pernah menyandang jawatan timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat USM dari 1 Mei 2016 hingga 30 April 2018 dan seterusnya timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi USM dari 1 Mei 2018. Selain memiliki pengalaman pentadbiran yang sangat luas,
Profesor Datuk Abdul Rahman juga adalah penyelidik di Segani, terutama dalam bidang sains kegunaan dan teknologi di dalam dan luar negara. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melahirkan keyakinan terhadap kemampuannya menerajui USM yang juga satu-satunya universiti awam di Malaysia yang dipilih bagi program pemacuan untuk kecemerlangan Apex. Dalam satu kenyataan, Profesor Datuk Abdul Rahman berkata, USM perlu meneruskan agenda Apex yang diberi KPT pada 2008 sekaligus membantu komuniti melalui pelbagai usaha termasuk penyelidikan dan inovasi. Menurutnya, tumpuan juga akan diberi kepada usaha meningkatkan kebolehpasaran graduan sehingga mencapai peratusan penuh melalui pendedahan penuntut kepada industri dan memenuhi keperluan bakal majikan masa hadapan. Selain itu, peluang latihan dan latihan industri atau internship selama setahun di industri terutama dalam kalangan pelajar kejuruteraan atau mengadakan projek yang panjang dengan industri bagi mendapat impak yang tinggi. Kerajaan berpendirian untuk tidak mendiskriminasi pengembara dari mana-mana negara untuk masuk ke Malaysia, namun meletakkan keselamatan dan kesihatan rakyat sebagai keutamaan. Serentak itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kawalan di pintu masuk antarabangsa akan diperketatkan lagi kepada semua pengembara luar dan tidak tertakluk kepada pelancong Cina sahaja. Untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dan perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet siang tadi. Perdana Menteri berkata kemasukan pengembara akan dipantau dan dikenakan syarat sama dalam usaha menyelamatkan rakyat daripada jangkitan COVID-19. Ujarnya kerajaan tidak mahu mengambil tindakan drastik hanya berdasarkan laporan di sesetengah negara, namun melihat tinjauan penularan jangkitan itu secara menyeluruh di seluruh dunia. Jemaah Menteri memutuskan tanpa ragu bahawa masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat dari segi wabak dan juga jangkitan termasuk COVID-19. Itu saya nak jelaskan kerana banyak keraguan berbangkit seolah-olah oleh kerana pelancongan ataupun tidak. Kita ambil keputusan sangat tegas dalam hal ini dan tidak akan tolak ansur. Jelasnya, berdasarkan maklumat daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, jumlah pelawat dari China yang direkodkan sepanjang tahun lalu adalah 336,000 orang. Manakala bulan lalu sahaja 53,000 pelawat dari negara terbabit. Begitupun, Datuk Seri Anwar berkata tiada lonjakan kes COVID-19 dilaporkan yang mengaitkan pengembara dari mana-mana negara. Namun kerajaan akan terus memantau keadaan menurut keperluan dan kepentingan negara. Sebuah restoran di Victoria, Australia menggaji warga emas sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga kerja. Langkah itu pantas mencuri perhatian hingga pakar mencadangkan agar pihak lain turut meniru langkah itu. Menurut pemilik restoran 360Q, langkah itu tanpa disangkanya menyebabkan beliau kini mempunyai lebihan tenaga kerja. Malah Barry Idol sendiri tidak menyangka tindakannya mengedarkan 42,000 keping postcard di sekitar kawasannya dengan mengajak pesara kembali bekerja mendapat sambutan menggalakkan. So we've got two 74-year-olds, a 70-year-old, and then we've got 57, 60, 64, 66, 67. Menurut pekerja barunya, mereka berasa cergas dan gembira selepas dapat kembali bekerja. Tambahan pula, wang pencen yang mereka perolehi tidak mencukupi sehingga menjejaskan rancangan mereka untuk kekal dalam persaraan. Bagi sebahagian rakan seusia mereka yang lain, mereka sudah bosan untuk memohon kerja baru. Kononnya, budaya diskriminasi ke atas umur masih sukar dipadamkan di Australia.
Menurut kumpulan terbabit lagi, ada restoran yang memang secara terbuka enggan mengambil pekerja berusia. Kewujudan sebuah empangan baru di Shihan, Iraq berjaya menghidupkan kembali aktiviti pertanian di kampung-kampung berhampiran yang masih bergelut dengan kemarau. Empangan Kens dibina pada tahun 2014 tetapi tertangguh beberapa tahun, sebahagian puncanya kerana ancaman serangan oleh kumpulan militer. Sejak siap pada Oktober lalu, empangan Kins sudah mula menangkung air. Hujan dan air dari Sungai Gomelsu yang dikumpulkan di empangan ini membantu petani di kampung-kampung sekitar Shihan, utara Iraq. Petani di kawasan itu sebelum ini terpaksa bergelut dengan kemarau hingga menyebabkan sebahagian kawasan pertanian kering kontang. Kini sebahagian kawasan itu telah pun ditanam padi, biji-bijian dan produk pertanian lain. Selain membantu mengekalkan kawasan pertanian di Shihan, empangan ini turut digunakan untuk menyalurkan air minuman kepada penduduk. Empangan Kens ketika ini dipenuhi 3.7 juta meter padu air berbanding kapasiti sebenar 6.7 juta meter padu air. Empangan berukuran 34.5 meter tinggi. Kerja pembinaannya menelan belanja kira-kira $6 juta Amerika atau 26.43 juta ringgit. Dengan keadaannya seumpama tasik dan dikelilingi bukit-bukit, penduduk tempatan berharap empangan ini dapat menarik pengunjung luar. Tambahan pula, daerah Kens sendiri turut memiliki pelbagai artifak daripada ketamadunan Mesopotamia. Mata wang berbentuk ikan dan belalang. Artifak ini adalah sebahagian daripada mata wang timah yang ditemui di Beruas Perak. Mata wang ini terdiri daripada duit tampang dan juga duit berbentuk binatang. Ia antara bukti kewujudan kerajaan Beruas yang disebut dalam teks sejarah Melayu dan juga Tom Peirce dalam bukunya Suma Oriental. Sukan, khususnya dalam bola sepak, harap-harap keadaan akan lebih baik selepas ini. Itu harapan kami dan setiap peminat bola sepak tempatan kepada skuad bola sepak negara. Piala AFF Malaysia memulakan tahun baru 2023 dengan amat bergaya apabila menundukkan Singapura 4-1 dan mara ke peringkat separuh akhir. Walaupun masih terdapat beberapa kesilapan kecil, Malaysia tidak patah semangat dan mula membuka jaringan menerusi tandukan Darren Lock pada minit ke-35. Separuh masa kedua, aksi Harimau Malaya lebih bertenaga. Sebaik memintas pemain lawan, pemain tengah kacukan Malaysia England Stuart Wilkin merembat rendah gol kedua perlawanan. Minit ke-50 Malaysia 2-0 mendahului. 4 minit kemudian, minit ke-54, kedudukan berubah lagi. Wilkin tenang memusing badan untuk disusuli satu rembatan kaki kiri terus ke dalam gawang Singapura. Saingan berikutnya tidak kurang sengit. Minit ke-85, kealpaan di bahagian pertahanan pantas dimanfaatkan Singapura. Hasil gol dari Faris Ramli, Singapura merapatkan kedudukan. Malaysia enggan berputus asa. 3 minit kemudian, giliran pemain naturalisasi Sergio Aguero mempamerkan bakat menjaringkan gol. Malaysia kembali melebarkan penguasaan kepada beza 3 gol. Kedudukan kekal hingga tamat perlawanan. Malaysia menang 4-1. Menang selesa dan layak pula ke peringkat separuh akhir pasti suatu pencapaian amat bermakna buat skuad negara. Tambahan pula, Harimau Malaya pernah tewas kepada Singapura dalam perlawanan persahabatan pada Mac lalu, juga ketika skuad negara di bawah kendalian jurulatih Kim Panggon. Ia juga kemenangan pertama skuad negara ke atas Singapura sejak November 2014. That short time, I can see that, they are thirsty. They want to explore something, but like a kind of last match, they were, but like a result was not appear. Then I was really disappointed myself. Then today we was waiting for this one. Kemenangan itu mengangkat Malaysia di tangga kedua kumpulan B. Lengkap 4 perlawanan, Malaysia mengumpul 9 mata. Di peringkat separuh akhir, Malaysia akan berdepan juara kumpulan A, Thailand, Sabtu ini. Manakala juara kumpulan B, Vietnam akan berdepan Indonesia Isnin depan. Semua perlawanan akan berlangsung secara timbal balik.
Selaku pasukan pertama dari ASEAN layak ke pusingan akhir kelayakan Piala Dunia 2022 Zon Asia, kemampuan Vietnam sukar disangkal. Perlawanan terakhir kumpulan B, Vietnam menundukkan Myanmar 3-0. Kegagalan pertahanan Myanmar menahan asakan Vietnam mengundang padah. Minit ke-8 Vietnam mula berpesta apabila pemain pertahanan Myanmar Kual Jin Lin tertampan bola ke gawang sendiri. Minit ke-27 juga daripada satu asakan hampir sama, Vietnam mengukuhkan kedudukan. Nguyen Tien Lin yang tanpa dikawal tenang menolak masuk gol kedua perlawanan. Separuh masa kedua masih Vietnam yang mendominasi asakan. Minit ke-72 Chow Ngoc Tuang merembat tepat gol terakhir perlawanan dari luar kotak penalti. Vietnam menang 3-0. Kepada penyokong Harimau Malaya, sokongan anda sekali lagi ditagih. Begitupun hanya 59,000 tiket dijual untuk perlawanan peringkat separuh akhir pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu ini. Ia berikutan 21,000 tempat duduk terpaksa dikosongkan kerana dihalang oleh struktur pentas konsert J. Chow yang sedang dalam proses pemasangan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM turut mengumumkan bahawa harga tiket perlawanan itu kekal seperti aksi peringkat kumpulan iaitu RM30 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak 6 hingga 12 tahun. Itu bagi tempat duduk terbuka. Bagi tempat duduk premium, harga tiket ialah RM50 dan tempat duduk grandstand RM60. Semua tiket hanya akan dijual secara dalam talian menerusi laman web tiket hotline bermula 3 petang tadi. Tiada penjualan di kaunter. Mengakhiri buletin didik, saksikan aktiviti kecergasan ala banjir yang dikatakan semakin menjadi kegilaan di Los Angeles. Sehingga jumpa, saya Nur Halifah Ghani.